Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah doakan semuanya berada di dalam keadaan yang baik dan sihat bagi meneruskan pembelajaran kita secara dalam talian pada hari ini, iaitu hari Selasa 22 hari bulan 6 tahun 2021, pelajaran Tauhid. Okey, saya harap semua murid-murid bersedia dengan buku teks masing-masing. Dan di samping buku teks tu, saya nak kamu sedia juga dengan buku aktiviti tauhid ya. Sebab waktu akhir nanti saya nak terangkan latihan ya. Latihan, okey. Boleh Boleh dapat murid-murid semua? Okey, dah sedia? Okey, kalau dah sedia, saya teruskan sekarang. Okey. Pelajaran kita yang lepas iaitu tajuk Rukun Islam. Okey, Rukun Islam yang kita dah belajar minggu lepas iaitu Rukun Islam yang pertama, kedua dan ketiga. Betul ya? Okey, hari ini kita nak sambung Rukun Islam yang keempat dan Rukun Islam yang kelima. Sebelum kita pergi kepada Rukun Islam yang keempat dan kelima, kita ulang kaji sikit. Rukun Islam yang pertama, kedua dan ketiga. Boleh kita sebut balik, nanti takut ada yang lupa. Okey. Rukun Islam semuanya ada 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Jangan kamu tersilap pula dengan rukun iman. Rukun iman 6 kan? Rukun iman yang percaya tu. Itu 6 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Okey, rukun Islam yang pertama iaitu mengucap 2 kali masyahadah. Apa dia ucapan tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, itu rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama. Saya pun dah silap dah ni. Okey, rukun Islam yang pertama mengucap 2 kali masyahadah. Okey, rukun Islam yang kedua mendirikan solat. Rukun Islam yang kedua mendirikan solat, iaitu setiap hari kita kena solat berapa kali? Dah saudara ajar dah kan lepas? Sebanyak 5 kali. Wajib buat. Okey, nama-nama solat tu apa dia? Okey, solat yang pertama solat subuh, solat yang kedua solat zuhur, solat yang ketiga solat asar, solat yang keempat solat maghrib dan yang kelima solat isyak. Kamu masih kanak-kanak lagi, belum akil balik, tak dimaafkan kalau tak solat pun. Tapi bila kamu dah akil balik, dah cukup syarat, wajib mesti solat. Kalau tak solat, hukum dia berdosa besar. Okey ya. Seterusnya, yang ketiga menunaikan zakat. Okey. Rukun Islam yang ketiga menunaikan zakat, iaitu kita keluarkan sebahagian daripada harta kita untuk diagihkan kepada asnaf yang berhak menerimanya. Nilaian harta tu ditetapkan setiap negeri masing-masing. Okey, kepada orang yang berhak menerima tu, asnaf yang berhak menerima tu siapa dia? Okey, contohnya fakir, miskin. Okey, itu rukun Islam yang ketiga. Okey, seterusnya hari ini kita nak pergi kepada rukun Islam yang keempat. Apa dia? Okey, tengok anak panah yang Ustazah tunjukkan. Berpuasa pada bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Tengok pengertian puasa tu. Okey, yang pertama, menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Makna puasa tu iaitu menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey. Yang kedua, bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Okey, saya nak terangkan dulu makna puasa tu. Apa dia? Okey, puasa tu kita baru je melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang lepas kan. Baru sangat. Bulan berapa itu? Pada bulan 5 kan. Kita Ustazah ucapkan tahniah pada murid-murid yang dapat menunaikan ibadah puasa. Yang tak dapat tu
tahun depan cuba lagi, usaha lagi. InsyaAllah boleh je. Okey, makna puasa tu menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkan puasa. Dan waktunya daripada terbit je fajar hinggalah terbenam matahari. Maknanya waktu kita perkara-perkara yang membatalkan puasa tu kita kena tahan. Contohnya makan dan minum. Waktu dia bila azan je subuh, kita sebelum azan subuh kita bersahur, kita makan. Bila waktu azan je kita kena berhenti. Berhenti daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa kita. Kita kena tahan semua. Azan subuh je kita kena berhenti sampailah pada waktu terbenam matahari. Bila terbenam matahari, orang azan maghrib je, baru kita boleh berbuka puasa, baru boleh kita makan. Okey, ya, boleh faham ya? Tahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar, iaitu orang azan subuh je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kena berhenti sehinggalah terbenam matahari, iaitu sehingga azan maghrib. Okey, boleh dapat ya murid-murid? Boleh faham? Okey, kalau boleh faham, saya pergi perkara rukun Islam yang kelima, iaitu mengerjakan haji. Mengerjakan haji bagi yang termampu. Okey. Tengok yang pertama dulu. Kita mengunjungi Baitullah Haram pada bulan-bulan haji. Mengunjungi Baitullah Haram pada bulan-bulan haji. Okey, iaitu bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah. Kita mengerjakan haji ada 3 bulan. Okey, yang pertama pada bulan Syawal. Kemudian yang kedua pada bulan Zulkaidah dan pada bulan yang ketiga pada bulan Zulhijjah. Mengerjakan haji pada 3 bulan tu. Okey, seterusnya kita tengok perkara yang kedua. Orang yang menunaikan haji ni kena mengerjakan rukun-rukun dan wajib haji. Mengerjakan perkara-perkara rukun dan wajib haji. Kalau dia tak lakukan rukun dan wajib haji ni, maknanya terbatal lah haji dia. Perkara yang telah ditetapkan ya, perkara rukun dan wajib haji yang telah ditetapkan di dalam Islam. Okey, seterusnya yang ketiga, orang yang mengerjakan haji ni kena mematuhi syarat-syarat yang tertentu dalam rukun haji. Wajib pula patuh syarat-syarat yang telah ditetapkan ketika melakukan ibadah haji. 3 perkara ni dia kena buat ya. Okey, saya ulang. Yang pertama, mengunjungi Baitullah Haram pada bulan haji, iaitu pada bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Yang kedua, kena mengerjakan rukun-rukun dan wajib haji. Perkara-perkara yang berkaitan rukun dan wajib haji wajib dia lakukan ketika mengerjakan haji. Kalau tak buat, kalau dia tinggalkan, maknanya haji dia tidak sah. Dan seterusnya yang ketiga, kena patuh syarat yang tertentu. Maknanya melakukan haji ni kena ada syarat-syarat tertentu. Kalau dia tak ikut, hukum dia tak sah haji dia. Okey. Boleh faham ya? Boleh dapat? Tu perkara yang saya nak terangkan mengenai rukun Islam hari ini. Okey, yang pertama tadi puasa di bulan Ramadan dan yang kedua mengerjakan haji. Okey. Sebelum saya nak bagi latihan, kita ulang balik Okey, rukun Islam. Yang pertama, mengucap 2 kali masyahadah. Yang kedua, mendirikan solat 5 waktu. Okey, rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, rukun Islam yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Okey, habis dah mengenai rukun Islam yang kita belajar ini. Okey, seterusnya macam mana saya terangkan tadi, saya ingatkan kepada kamu tadi,
Tolong buka buku aktiviti muka surat 17. Kita sambung lagi latihan kita yang lepas, muka surat 17. Hari ni saya nak bagi banyak sikit. 1, 2, 5 muka surat boleh? 1, 2, 3, 4. Sebabnya minggu depan kita nak masuk tajuk baru dah. Boleh senang je. Okey, muka surat 17. Kita sambung latihan pada muka surat 17. Okey. Yang kotak yang atas tu kamu kena isi tempat kosong. Kalimah syahadah. Pilih kalimah-kalimah yang sesuai untuk tempat kosong tu. Kalimah syahadah. Okey. Yang kedua, yang bawah tu makna dia, terjemahan pada kalimah syahadah tu. Pilih kataan yang sesuai, isi di tempat kosong. Okey, seterusnya muka surat 18. Sama juga, isi tempat kosong, iaitu 2 kalimah syahadah. Contoh yang pertama tu, 2 kalimah syahadah membezakan antara Islam dan apa dia? Okey, antara Islam dan kafir. Kotak yang tengah-tengah tu kan, kotak yang 3. Okey, seterusnya yang kedua, mengucap 2 kalimah syahadah ialah rukun. Rukun apa? Yang last kali, kotak yang last kali, rukun Islam. Yang ketiga, 2 kalimah syahadah dibaca di dalam apa? Kotak yang pertama sekali, di dalam solat. Okey, yang keempat, tiada Tuhan selain Allah. Okey, seterusnya yang kelima, 2 kalimah syahadah ialah mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah. Kotak yang kedua tu, melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Okey, seterusnya muka surat 19, padankan. Padankan kotak A tu zakat dan solat. Okey, perkara yang berkaitan dengan zakat apa dia? Mana yang sesuai. Kemudian kotak yang bawah tu solat. Apa yang sesuai dengan solat tu? Boleh Dia dapat? Okey, saya terangkanlah sikit. Yang pertama tu, beberapa perkataan dan perbuatan. Kotak yang mana yang sesuai? Zakat ke solat? Okey, istilah solat kan? Okey, yang kedua, mengeluarkan sebahagian harta yang ditentukan oleh syarak. Apa dia kotak? Yang sesuai dengan dia. Kenyataan tu. Zakat. Yang ketiga, dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Solat ke zakat? Solat kan? Yang keempat, diagihkan kepada asnaf yang berhak menerimanya. Zakat ke solat? Zakat. Dan seterusnya yang kelima, mematuhi rukun-rukun dan syarat tertentu. Mematuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Solat lah kan? Okey. Seterusnya muka surat 20. Muka surat 20 ni kamu kena gariskan jawapan yang betul. Okey, mengenai puasa Nombor 1, berpuasa pada bulan apa? Tadi saya baru je terangkan Rejab ke Ramadan? Semua tahu kan? Puasa bulan Ramadan. Okey, yang kedua, rukun Islam. Yang rukun Islam keempat ke rukun Islam keempat pertama. Saya pun rukun Islam. Tak apalah, kita tinggalkan dulu lah rukun Islam ni. Nanti saya semak balik. Nanti saya akan terangkan dalam WhatsApp nanti. Nombor 2 tu. Okey, yang ketiga, menahan diri daripada makan dan akan tidur pula kan? Mesti minum. Yang keempat, puasa tu bermula dari terbit ataupun tenggelam hingga terbenam matahari. Maknanya puasa tu bermula daripada terbit hinggalah terbenam matahari. Okey, yang kelima, hukum berpuasa pada bulan Ramadan adalah harus ke wajib? Harus ni maknanya, hukum harus ni maknanya kita buat boleh, tinggal boleh tak boleh.
Mana-mana kita boleh pilih salah satu. Hukum kita, hukum puasa tadi saya cakap kena wajib. Maknanya mesti buat. Kalau tak buat, berdosa. Okey, baru salah satu ingat balik. Kita ulang balik yang kedua tadi. Maknanya puasa ni rukun Islam yang keberapa? Ya. Baru saya faham soalan dia. Rukun Islam, puasa ni maknanya rukun Islam yang keempat ke yang pertama? Yang pertama tadi apa? Yang mengucapkan. Mestilah yang keempat. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 21. Muka surat last sekali kita nak jawab soalan hari ni. Boleh Okey, muka surat 21. Muka surat 21, warnakan jawapan yang betul mengenai haji. Okey, yang pertama, mengunjungi Baitullahil Haram. Betul ke tidak? Kalau betul, warnakan. Yang kedua, mengeluarkan sebahagian daripada harta. Kenyataan ni betul tak untuk haji? Mengeluarkan sebahagian harta. Salah lah kan? Itu zakat. Okey, yang ketiga, mengerjakan rukun-rukun dan wajib haji. Dah tulis perkataan haji tu. Betul lah. Okey, seterusnya yang keempat, bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Okey, betul ke tidak tu mengenai haji tu? Kalau salah jangan warnakan. Kalau betul baru warnakan. Bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Tu mengenai apa tu? Kamu tahu kan? Mengenai puasa. Okey, seterusnya yang kelima, mematuhi syarat-syarat yang tertentu. Okey. Mematuhi syarat-syarat yang tertentu. Betul ke salah haji tu? Betul lah kan? Kita kena kena ikut syarat dan patuh pada syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk menunaikan haji. Baru sah haji kita. Okey, yang keenam, menahan diri daripada makan dan minum. Tu untuk haji ke untuk apa tu? Makan dan minum. Tahan diri, makan dan minum. Tu untuk puasa kan. Jadi salah lah. Jadi jangan warnakan. Dia suruh warnakan kenyataan yang betul sahaja. Okey, setakat ni dulu pelajaran kita pada hari ini. Saya harap semua murid-murid dapat buat latihan. Latihan tadi daripada muka surat 17 daripada muka surat 17 hinggalah muka surat 21. Okey, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga berjumpa lagi.